Nabi Musa pun setuju lah. Tapi mas kahwinnya, apakah mas kahwin perkahwinan Nabi Musa? Mas kahwinnya dia kena berkhidmat kepada Nabi Syuaib selama 8 tahun. Mas kahwinnya berat tu. Kalau kita nak kahwin dengan satu orang perempuan, bapak dia kata okeylah saya setuju. Tapi syarat dia kamu kena job kahwin dengan saya 8 tahun. Kita mau lah. Jenuh tak mau. Tapi Nabi Musa dia tak mau, tak apa. Tak ada masalah. Sebenarnya tempoh 8 tahun tu ialah tempoh pendidikan. Nabi Ayub ni dia ajak Nabi Musa macam mana nak jadi orang yang hebat. Tempoh pendidikan. Dan dalam kisah-kisah riwayat lah, cara Nabi Syuaib nak test Nabi Musa ni Nabi ke bukan, akan jadi Nabi ke tak. Dia suruh Nabi Musa suruh pergi ambil tongkat dalam satu bilik. Musa kamu masuk bilik tu suruh ambil tongkat satu. Nabi Musa pun masuk dalam bilik tu. Masuk tengok-tengok ada banyak tongkat. Ini cerita riwayat lah. Jadi Nabi Musa pilih tongkat mana yang paling cantik. Elok dia nak ambil tongkat yang paling cantik tu, tiba-tiba ada satu batang tongkat buruk mai di tangan dia. Dia pun letak tadi. Dia nak ambil tongkat cantik. Mai lagi tongkat yang buruk tu. Jadi dia pun bagi tongkat yang buruk kepada Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib kata dalam hati dia, ni akan jadi Nabi. Sebab tongkat tu kononnya tongkat yang dia ajar dulu. Sampai turun dapat kat Nabi Syuaib. Dan turun tanya akan dapat pada Nabi Musa. Tongkat tu lah yang boleh jadi ular kan. Tongkat ni lah. Tongkat buruk je. Selepas kahwin, selepas berkhidmat selama 8 tahun, Nabi Musa pun teringin nak balik ke Mesir. Orang Bani Israel masih di Mesir lagi. Nabi Musa pun berjalan lah dengan isteri dia nak balik ke Mesir. Sampai ke Bukit Tur Sina. Di bukit tu dia nampak ada api. Dia pesan kat bini dia, kamu tunggu sini tak? Abang nak pergi tengok ada api di sana. Pergi-pergi di atas Bukit Tur Sina tu, rupa-rupanya inilah kali pertama Nabi Musa berjumpa dengan Malaikat Jibril. Kali pertama dapat wahyu. Kali pertama dilantik jadi Nabi. Di situlah dalam perjalanan pulang. Bila dah dilantik jadi Nabi, dia sampai di Mesir, dia terus dakwah. Dah lah Nabi Rasul pula dia dakwah. Antara orang yang dia dakwah termasuklah Firaun. Dia kata Firaun ni kena masuk agama yang benar. Agama Islam ni kena masuk. Tak boleh masuk agama Firaun yang lama. Sebab Firaun ni dia mengaku dia Tuhan yang tertinggi. Dan cerita pun panjang juga, macam-macam kes lawan sihir lah semualah. Sampailah satu ketika Firaun pun tak tahan sangat dah. Dia perintahkan askar-askar dia ni nak tangkap Bani Israel. Dan Nabi Musa dia ajak keturunan Bani Israel pindah. Ni first time Bani Israel orang Yahudi keluar daripada Mesir. Sebelum ni mereka duduk di Kanaan. Lepas tu pindah ke Mesir. Lepas tu keluar daripada Mesir. Mereka ni tak ada negara. Dan sekarang ni tak ada negara. Tu dia buat negara haram tu. Mereka sewaktu dikejar oleh tentera Firaun ni, sampai di tepi laut Merah. Nabi Musa dah tak tahu nak buat apa, tapi datang wahyu kata ketukkan tongkat dari tu. Tongkat yang Nabi Syuaib dia tadi tu, ketuk di laut. Bila ketuk-ketuk tu, laut pun terbelah. Tengah riwayat kata satu jalan. Tengah riwayat kata ada 12 jalan. Sempena dengan 12 suku kaum. Masing-masing suku kaum ni ikut jalan lah. Sampailah sebelah sana. Yang tentera Firaun ikut juga. Elok sampai di tengah laut, laut pun tutup. Jadi lemahlah tentera Firaun ni. Dan mayat Firaun ni orang jumpa. Zaman sekarang orang jumpa Firaun yang kejap Nabi Musa ni. Jumpa dan orang pamerkan. Telanjang dengan tulang-tulang semua kan. Sebab dia tu menderhaka kepada Tuhan, sekarang ni dia jadi bahan pemilihan orang. Malu macam tu. Dulu pakaian dia indah dengan baju permata semua. Sekarang ni kulit pun tak ada, tinggal tulang, tinggal urat-urat, tinggal muka ada kulit-kulit sikit sebab dia diawet. Ya, telanjang macam tu jadi tatapan orang seluruh dunia. Cara Tuhan nak hina dia. Okey, habis cerita Nabi Musa dan Bani Israel di Mesir. Jadi selepas keluar dari Mesir, orang Bani Israel ni mereka hidup dalam pelarian, dalam negara. Duduk di tengah padang pasir. Merayau sana, merayau sini, ikut Nabi Musa. Lama kelamaan, orang Bani Israel ni dia kan jenis bangsa yang tak elok. Dia mula protes Nabi Musa. Wahai Musa, kami dulu sikit ni elok kan duduk di Mesir.
Ekonomi Mesir kami kuasai, kami orang kaya-kaya. Ladang ada, duit banyak, rumah pun cantik. Kami ikut perintah kamu, kamu kata kamu Nabi. Kami pun ikutlah keluar daripada Mesir. Sekarang kita dah keluar daripada Mesir, lagi teruk. Kita duduklah di padang pasir ni, apa pun tak ada. Kan? Susah nak makan pun susah. Sebab saya minta hidangan daripada langit. Mana dan keluar. Kan? Sebab saya lagi minta mohon pula turun hidangan daripada langit. Jadi, ada protes-protes macam tu. Nabi Musa satu ketika dipanggil Tuhan untuk ke Bukit Tursina sekali lagi. Dia naik ke Bukit Tursina tu untuk menerima 10 perjanjian. 10 perjanjian yang ditulis di atas batu. Selama 40 hari. 40 hari Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina. Yang orang yang tinggal di bawah ni tinggal bersama Nabi Harun. Nabi Musa mesti ada anak Nabi Harun. Ni orang Bani Israel, kaum kita ni bukan boleh jenis percaya. Sila-sila aku pergi ni, mereka ni dah buat macam-macam maksiat. Kamu tolong tengok. Cuma Nabi Harun ni dia jenis orang yang lembut sikit. Nabi Musa jenis orang kasar, jenis kuat. Elok Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, orang Bani Israel sudah sembah lembu. 40 hari dia tinggal. Dah sembah lembu. Lepas kutip semua barang mai, lebur, buat lembu. Lembu tu pula boleh bersuara. Semua pakat sembah lembu. Yang Nabi Harun dah takut dah. Kita jangan sembah lembu. Ini bukan Tuhan ni. Tuhan kita Allah. Itu Nabi Musa balik. Dengan kamu pun kena, dengan aku pun kena. Bani Israel kata, jawab, yang ni dah Tuhan kita. Tak percaya esok tunggu Nabi Musa balik. Tanya kat dia. Mesti dia kata ya. Nabi Musa pun balik. Balik daripada bukit tu, tengok-tengok orang Bani Israel sembah lembu. Baru 40 hari tinggal. Dah sesat dah. Begitu teruknya ni. Orang Yahudi ni. Bani Israel. Tinggal 40 hari dah sesat dah. Nabi Musa punya marah. Kalam batu tadi dia hempuk, pecah. Yang dia dapat 10 perjanjian dengan Tuhan tadi. Yang Nabi Harun pun dia tarik janggut. Tarik janggut Nabi Harun. Nabi Harun sebab sama kali, janganlah tarik janggut aku. Bukan salah aku dah tegur lah. Tapi ni ada satu orang pengkhianat nama Samiri. Dalam Bani Israel ni ada satu orang Samiri. Dia ni watak misteri, tak tahu siapa dia. Dajjal ke siapa kan? Dia ni yang perkenalkan patung anak lembu ni. Nama Samiri. Sebab itu, negara Amerika Syarikat sekarang dikenali sebagai negara Uncle Sam. Kalau tuan-tuan perasan kan? Negara Amerika, negara Uncle Sam. Yang pakai topi belang-belang. Dia buat kartun, Uncle Sam. Uncle Sam tu Samiri tu. Tu, negara Amerika ni didirikan, dikuasai oleh Yahudi. Jadi dia perkenalkan negara Amerika ni sebagai negara Uncle Sam. Kita pun duk kata, negara Uncle Sam tu. Padahal mereka ikut Samiri tu. Dia ingat sejarah dulu sampai sekarang dia bunuh. Samiri, Uncle Sam. Setengah orang kata Samiri ni lah Dajjal. Setengah orang kata tak. Jadi disebabkan Bani Israel ni tak ada negara, Nabi Musa nak bawa mereka masuk ke Palestin. Ini kali pertama Bani Israel nak masuk Palestin. Dia tak boleh mengaku kata Palestin ni tempatnya. Sebab asal-asal tak duduk di situ. Baru nak masuk. Tapi nak masuk ke dalam Palestin, di Palestin ni dah ada orang Palestin siap-siap dah. Penduduk asal Palestin. Orang Yahudi tahu kalau nak masuk Palestin mesti kena lawan, mesti kena perang. Sedangkan orang Yahudi ni jenis penakut, pengecut. Daripada dulu sampai sekarang Yahudi jenis pengecut.